وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم، أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم، كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم، لا تيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتثم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibi hadzal kitab sahibai hadzal kitab al-mubarak. Syai'un lillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang insya-Allah kita akan cuba untuk baca tafsirnya pada malam ini iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat ke-17 sehingga ayat ke-20 dan kita akan bacakan terjemahannya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Perbandingan hal mereka iaitu golongan yang munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkannya mereka dalam gelap gelita tidak dapat melihat sesuatu pun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka seolah-olah yang pekak, bisu dan buta. Dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Aw kasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan buruh serta kilat. Mereka menyumbat jari-jarinya ke dalam telinga masing-masing dan mendengar suara petir kerana mereka takut mati. Masakan mereka boleh terlepas sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Kilat itu pula hampir-hampir menyambar atau menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Dan sekiranya Allah mengkehendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul Azim. Perempuan, saudara-saudari, para tuan guru, para asatizah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Temu kita sekali lagi dalam pengajian tafsir ataupun pembacaan sebenarnya. Bukannya hamba mengajar, ya, cuma hamba baca tafsir Al-Jalalain, tafsir yang
boleh jadi tafsir yang digunakan untuk peringkat asas yang kita akan bacakan insya-Allah pada malam ini, ya, supaya kita dapat sedikit sebanyak memahami intipati kandungan Al-Quran Karim, insya-Allah, dan kita ambil daripada beberapa tafsir yang dinukilkan oleh para ulama. Baik, sebelum ini kita telah ceritakan tentang surah Al-Baqarah, dan surah ini dimulakan dengan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, iaitu kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan baginya, dan kitab itu memberi hidayah bagi orang-orang yang muttaqin. Dan disebut oleh seorang ulama namanya Syekh Dr. Muhammad Abdul Daras bahawasanya pada permulaan surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 kumpulan manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran, dan 3 kumpulan manusia itu disebutkan hakikat mereka, ya, kemudian apakah sebab mereka berkeadaan sebegitu, dan kemudian Allah SWT menyebutkan jazak, apakah balasan bagi mereka yang berkeadaan begitu. Jadi pada permulaan surah Al-Baqarah, ya, ayat pertama sehingga ayat yang kita baca sebelum ini sehingga ayat ke-17, ya, bermaksud tolak ayat yang mula-mula tu hudal lil muttaqin, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi maksudnya daripada ayat, ya, yang ketiga sehingga ayat 17, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hakikat dan sebab, hakikat, sebab dan jazak bagi 3 golongan manusia. Dan hakikat yang pertama untuk golongan pertama ialah hakikat orang yang beriman, ya. Ya, orang yang beriman ini mereka memperolehi, ya, takwa, ya, hudal lil muttaqin, takwa, dan takwa itu mereka peroleh disebabkan mereka telah menjaga rukun takwa. Yang pertama ialah rukun ilmi, iaitu mereka beriman. Yang kedua rukun amali yang mereka lakukan dengan solat dan juga infak. Itu hakikat bagi orang bertakwa, ya. Kemudian apa sebab, ya, mereka telah melakukan perkara itu? Ya, sebabnya ialah mereka telah berpegang dengan ulaika ala hudan, mereka berada di atas jalan hidayah, ya, maka mereka, ya, hakikat mereka telah menjadi orang yang menjaga rukun-rukun takwa. Dan apakah jazak, apakah balasan bagi mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, ya, balasan bagi orang yang berpegang dengan jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berada atas jalan, mereka adalah orang-orang yang berjaya. Kemudian kumpulan kedua yang kita telah sebutkan dalam siri yang sebelum ini, iaitu kumpulan orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hakikat mereka? Hakikat mereka orang yang kafir ini ialah orang yang menutup, kafaru bermaksud mereka menutup fitrah keimanan yang ada dalam hati mereka, ya. Dan mereka musirun bermaksud mereka degil dengan kekufuran mereka, tidak ingin melihat kepada keimanan, ya. Dan apakah sebab perkara itu? Apakah sebab mereka menutup keimanan itu? Maka Allah SWT kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, kerana mereka tidak menggunakan apa wasailul ilm, ya, alat untuk memperoleh ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, iaitu akal mereka tidak gunakan, hawas, panca indera mereka tidak digunakan, ya, pendengaran mereka tidak digunakan. Maka oleh sebab itu, ya, mereka menutup hati mereka daripada menerima keimanan. Dan apakah jazak, apakah sebab, apakah balasan bagi orang-orang yang kufur ini? Walahum, kata Allah, walahum azabun azim. Bagi orang kafir walahum azabun azim, dan bagi orang munafik walahum azabun alim. Dan kita sebut dah sebelum ni, mana lagi besar, azabun azim ke azabun alim? Ya, azabun azim, kata guru kami Syekh Ali Jumaah hafizahullah, azim itu melihat kepada kuantiti dan alim itu melihat kepada kualiti. Ya, jadi jika melihat kepada kualiti dan kuantiti, maka kualiti itu lagi menakutkan daripada kuantiti. Ya, api yang besar pun, ya, tetapi api itu tak kuat, api itu tidak terlampau panas, lagi kurang azab daripada api yang kualitinya sangat panas walaupun api itu kecil. Ya, jadi alim itu,
lagi dahsyat daripada azabun azim. Bermaksud azab yang Allah Ta'ala berikan kepada orang munafik, ya, lagi hebat, lagi dahsyat daripada azab yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang kafir. Kemudian golongan yang ketiga yang kita telah sebutkan pada pertemuan kita yang lepas, iaitu tentang kumpulan munafik yang Allah SWT mulakan dengan ayat wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Maka Allah SWT menyebut hakikat mereka dan apakah sebab mereka yang melakukan perkara itu dan apakah balasan bagi mereka. Jadi hakikat mereka Allah SWT yang sebutkan dengan jelas, yang mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang bersalahan, apa yang tidak bertepatan dengan apa yang dipercayai oleh mereka. Ya, mereka mengatakan mereka beriman sedangkan dalam hati mereka, ya, mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak percaya pada agama Islam. Baik, dan bagi dua hakikat ini, yang pertama mereka mengucapkan dengan lisan, ya, dengan kalimah Islam, kalimah iman. Yang kedua hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Bagi dua hakikat ini ada dua sebab dan dua jazab, ya, kata Imam Abdullah Ibn Darras Muhammad Abdullah Darras yang saya nakalkan daripada kitabnya An-Naba'ul Azim. Jadi daripada sifat mereka yaquluna bi alsinatihim, ya, sebab apa mereka bercakap mereka beriman, ya, sebabnya mereka yukhadi'un Allah, ya, kerana mereka beriktikad bahawasanya dengan ucapan-ucapan mereka itu, ya, mereka boleh menipu Allah, ya, ataupun menipu Rasulullah dalam tafsiran malam. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ucapan yaquluna amanna itu, ya, tujuannya adalah yukhadi'un Allah. Itu sebab mereka bercakap dengan kalimatul iman, kalimatul Islam. Dan apakah jazab, ya, apakah balasan bagi orang yang bercakap dan tujuannya adalah untuk yukhadi'un Allah? Jazab, balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ialah wa ma yakhda'una illa anfusahum, ya, mereka telah menipu diri mereka sendiri. Balasannya ialah mereka sendiri tertipu dengan apa yang mereka lakukan itu, kembali pada mereka balik balasannya. Kemudian hakikat mereka yang kedua ialah mereka menyembunyikan kekufuran. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menggunakan, ya, jumlah ismiyah, bermaksud mereka, hakikat mereka itu dalam hati mereka, ma hum bimu'minin, tidak beriman, bermaksud mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Apakah sebab, ya, mereka menyembunyikan kekufuran itu? Ya, Allah SWT menyebutkan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ma hum bimu'minin fi qulubihim maradun. Ya, jadi sebab mereka menyembunyikan kekufuran itu ialah kerana ada penyakit. Ya, jadi hati orang yang munafik tidak sama seperti hati orang yang kufur. Hati orang yang kufur itu, kata Allah, khatamallahu ala qulubihim, hati mereka telah terkunci. Ya, tetapi hati orang yang munafik ini masih tidak tutup, ya, secara penuh, tapi fi qulubihim marad, ya, dalam hati mereka ada penyakit. Ya, kata para ulama, penyakit itu ialah syak, mereka ragu-ragu, yang mereka hasad dengki. Jadi banyak penyakit yang ada dalam hati orang yang munafik, yang mereka takut kepada agama Islam. Jadi fi qulubihim marad, disebabkan penyakit itulah mereka wa ma hum bimu'minin, yang mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah balasan bagi orang yang menyembunyikan kekufuran ini? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fazadahumullahu marada. Ya, jika seseorang itu menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan lagi penyakit, ya, menambahkan lagi penyakit syahwat sangka, menambahkan lagi penyakit hasad dengki, menambahkan lagi penyakit perasaan tidak suka kepada agama Islam. Ya, penyakit itu semakin lama semakin merebak. Ya, sebab itu kata
Contoh kalau kita ada kereta, kalau kita rosak satu part dalam kereta, contoh kita rosak apa nama tu, absorber, subsorber kan. Jadi daripada satu penyakit dia akan pergi kepada penyakit-penyakit yang lain. Ataupun rosak apa kita kata rim kereta tu belok. Jadi dia akan pergi penyakit pada tayar, dia akan pergi penyakit pada absorber. Contoh bateri kong tak ada lah. Ya, jadi penyakit yang kalau kita bawa, kalau kita teruskan, maka penyakit akan bertambah. Itulah perbandingan penyakit yang ada pada orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan kata Allah Subhanahu wa taala balasan kepada orang yang bersikap begini, walahum adzabun alim. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi sifat mereka yang tercela, iaitu mereka mengaku mereka muslihun, ya, sedangkan mereka mufsidun, dan juga mereka mengaku mereka beriman, ya, tetapi mereka sebenarnya sufaha, ya. Maka ya, di sini ya, para ulama mengatakan mereka ada mi'yar mereka sendiri, mereka ada pertimbangan. Orang munafik ni ada kefahaman sendiri. Ya, orang munafik ni kalau zaman apa ni, para ulama dulu mungkin disebut sebagai zindiq. Ya, zindiq bermaksud orang yang kufur dalam hati tapi dia bersama dengan orang Islam. Dan mungkin boleh jadi pada zaman kita ni geng-geng kumpulan-kumpulan liberal atau kumpulan sekular atau kumpulan yang memperjuangkan kebebasan LGBT dan sebagainya, yang dalam hati mereka tidak percaya pada Al-Quran, ya, tapi mereka menyembunyikan nama Islam mereka pada IC, mungkin boleh jadi pada tudung, yang boleh jadi pada ya, banyak perkara. Ya, jadi munafik ini ada dalam masyarakat, ya, masyarakat kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sifat orang munafik ini secara panjang lebar, ya, kerana munafik ini adalah satu barah dalam jasad, ya, barah dalam umat Islam kita. Oleh sebab itu orang-orang munafik ini ya perlu untuk Allah Subhanahu Wa Taala ya sebut secara panjang lebar dalam Al-Quran. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Jadi kita akan bacakan tafsir Al-Jalalain yang surah Al-Baqarah ini dikarang oleh Imam Suyuti, yang bermula daripada ayat mathaluhum, ya, ayat ke-17 hingga ayat ke-20. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Baik. Mathaluhum ay sifatuhum fi nifaqihim. Jadi masal di situ dengan beri maksud sifat, ya, ataupun sebahagian mufassir mengatakan hal, ya, hal mereka kamathali, maksud kasifati, ya, sifat mereka dalam nifak mereka itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bermula di sini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menggambarkan sifat orang munafik, ya, dalam bentuk masal, ya, dalam bentuk satu analogi, dalam bentuk satu perbandingan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberi amthal, ya, sebab itu ramai para ulama yang mengarang kitab Al-Amthalu fil Quran, bermaksud analogi-analogi, ya, dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kadang-kadang analogi bagi orang, contohnya orang ahlul kitab, dengan kamathalil himari yahmilu asfara, ya, seperti himar yang menanggung kitab-kitab, ya, menanggung sifrun, menanggung kitab-kitab Taurat, ya. Jadi orang seperti himar yang seolah-olah, ya, orang ahlul kitab ini tidak dapat mengambil manfaat daripada kitab yang dibaca oleh mereka. Jadi masal ini untuk menunjukkan sifat itu dengan lebih mendalam, ya, dengan lebih berbekas. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberi dua perbandingan bagi orang munafik, ya, dengan yang pertama kamathalil ladzi istawqada nara. Sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa para mufassir, minta maaf, mentafsirkan perkataan masal di situ dengan maksud sifat ataupun dengan maksud hal, ya, kerana jika kita takrifkan masal itu dengan maksud masal, dengan maksud dia yang asal, iaitu maksud dia seperti ataupun tashbih, ya, maksud dia seperti atau maksud dia seperti maksud kaf. Jadi kaf pada kamathali itu akan jadi ziyadah, harfun zaid, ya, tapi kalau mengikut kaedahnya al-aslu ada muziyadah, ya, asal bagi
penulisan Al-Quran ini tidak ada perkataan yang ziyadah. Oleh sebab itu para ulama mentafsirkan mathal itu dengan maksud sifat. Jadi sifat mereka itu sifat orang munafik yang telah diterangkan panjang lebar tadi. Ya, maka Allah SWT terangkan lagi dengan gambaran yang memberi faham kepada kita macam mana rupa orang munafik ini. Ya, kamathalil ladzi istauqada nar. Seperti orang yang meminta untuk menyalakan api. Ya, jadi alif sinta ni maksud itolak. Maksud dia meminta untuk menyalakan api. Dan sebahagian mufassir mengatakan alif sinta di situ tidak memberi maksud meminta untuk menyalakan api, ya, tapi maksud dia auqada. Ya, seperti Al-Imam Suyuti di sini tidak tidak menafsirkan alif sinta itu dengan maknanya asal atau dengan makna ditolak. Jadi auqada bermaksud menyalakan api. Jadi seolah-olah ada dua pendapat. Pendapat yang kedua tu nanti yang sebut lepas ni, kita mengikut apa yang ada dalam kitab ni dulu. Jadi orang munafik ini ialah seperti orang yang menyalakan api. Ya, fi zulmatin, pada dalam kegelapan. Jadi dalam kegelapan dinyalakan api. Falamma adaa'at an-nar, maksudnya adaa'atin nar. Maka apabila bercahaya atau anarat ma haulahu, apa yang di sekelilingnya. Jadi di situ digunakan perkataan daw, ya, perkataan cahaya yang sangat terang. Ya. Sebab itu dalam Quran Allah SWT sebut wa huwal ladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Jadi cahaya bagi matahari Allah SWT guna perkataan dhiya, dan cahaya bagi bulan Allah SWT guna perkataan nur. Bermaksud cahaya yang lagi terang itu kita gunakan istilah daw, dan cahaya yang kurang terang sikit itu kita guna istilah nur. Jadi nur tu qalil, sikit, tapi daw tu bercahaya yang sangat terang. Jadi falamma adaa'at, kata Allah Subhanahu wa taala, ma haulahu fa absara wastadfa'a wa amina mimman yakhafuhu. Maka dengan cahaya yang dinyalakan daripada api itu, maka dia dapat melihat dan dia dapat merasa aman dengan apa yang ditakutinya. Zahaballahu binurihim, bermaksud atfa'ahu, ya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya mereka. Ya, atfa'a bermaksud menghilangkan atau memadamkan api itu. Wa jam'u dhamir hum di situ mura'atan li makna alladhi. Jadi alladhi walaupun asalnya untuk mufrad, ya, alladhi, ya, tapi dia min siyagil umum, jadi boleh untuk kita gunakan dengan maksud hum di situ, bagi hum merujuk kepada al-munafiqun. Zahaballahu binurihim wa tarakahum, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan apinya, wa tarakahum, dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka fi dhulumat, ya, dalam kegelapan. Jadi situ digunakan kalimah jamak dhulumat, bermaksud banyak kegelapan yang mereka hadapi, ya, golongan munafik ini hadapi setelah api itu dipadamkan. La yubsiruna ma haulahum, mereka tidak dapat melihat apa yang di sekeliling mereka. Mutahayyirin, yang mereka hairan atau pening. Anit tariq, mereka tidak bingung tentang jalan mereka, ke mana mereka nak pergi. Khaifin, dalam keadaan mereka takut. Ya, fakadzalika haula'i fakadzalika haula. Maka kadzalika, jadi tashbih itu, ya, ini adalah satu bentuk tashbih, ya, kerana ada musyabbah, ada musyabbah bih. Jadi tashbih itu ialah haula'i amanu, iaitu mereka, iaitu orang-orang munafik. Haula bermaksud haula'il munafiqun. Mereka, apa yang mereka lakukan? Amanu bi izhari kalimatil iman. Ya, mereka menyalakan api itu seolah-olah, ya, seolah-olah mereka mengucapkan kalimah syahadah, mereka menzahirkan kalimah iman. Ya, orang munafik ni mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Jadi seolah-olah mereka menyalakan api. Fa idza matu ja'ahumul khawfu wal 'adzab. Dan apabila mereka mati, maka datanglah kepada mereka al-khauf, ketakutan dan azab. Ya, jadi
tashbih ini kata Imam Suyuti, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk orang munafik yang mana mereka menyalakan api, bermaksud mereka di dunia ini mereka mengucapkan kalimah syahadah untuk mengambil manfaat duniawi daripada ucapan syahadah mereka. Jadi orang munafik ini ialah golongan yang mengambil peluang dengan mereka menggunakan istilah kami adalah orang Muslim, menggunakan IC orang Islam, tetapi mereka menggunakan kelebihan itu untuk mengambil manfaat duniawi. Tetapi apabila mereka di akhirat nanti, fa'idha matu, kata Imam Suyuti, zahaballahu binurihim, maka ketika mereka masuk dalam kubur, maka Allah SWT wa tarakahum fi dhulumat, Allah SWT akan meninggalkan mereka dalam kegelapan demi kegelapan. Kata Imam Musawi, kegelapan itu ialah kegelapan kubur, kegelapan kufur dan kegelapan nifak yang mereka akan hadapi dalam kubur nanti, wali'adzubillah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menerangkan tentang analogi atau perbandingan yang pertama dengan mengatakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sebagai tatimah, sebagai menyempurnakan perbandingan yang pertama tadi, Allah SWT menyebutkan summun. Summun maksudnya mereka pekak anil haqqi, daripada mendengar kebenaran. Fala yasma'unahu, maka mereka tidak mendengarnya. Sama'a qabulin, dengan pendengaran yang menerima. Bukmun bermaksud mereka bisu, kharsun anil khairi fala yaqulunahu. Mereka bisu daripada kebaikan, maka mereka tidak mengatakannya. Umyun bermaksud mereka buta anit tariq an tariqil huda fala yarawnahu, maka mereka tidak melihat jalan hidayah, fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali kepada kepada hudan atau kembali daripada kesesatan. Jadi itu adalah satu perbandingan analogi yang pertama yang Allah SWT, atau tashbih yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada golongan munafik. Apapun, ambo ingin membawa satu lagi pandangan para ulama yang boleh jadi pandangan ulama ini tidak sependapat dengan kebanyakan para ulama. Kerana kebanyakan ataupun setakat yang membaca ni, kesemua para ulama mengatakan perbandingan yang pertama ini adalah untuk orang munafik. Akan tetapi ada seorang ulama yang membaca iaitu Dr. Muhammad Abdul Daras, dan perkara ini disebutkan bukan dalam kitabnya sahaja An-Nabaul Azim, juga disebut dalam At-Tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Said Tantawi, Syekhul Azhar, menyebutkan tafsiran ini ialah tafsiran yang menepati roh ayat Al-Quran. Jadi, nama ingin sebutkan kalamnya berkaitan dengan tashbih yang pertama, itu adalah untuk orang kafir. Jadi, diguna tarik al-lafi wal nashri. Bermaksud, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang orang kafir dulu, sifat dia, kemudian kita sebut sebab dia dan jazak dia. Kemudian Allah SWT menyebut tentang hakikat orang munafik dan apakah akibat bagi orang munafik. Kemudian Allah SWT menyebut perbandingan bagi orang kafir dulu, kemudian barulah perbandingan bagi orang munafik. Jadi ini adalah satu pendapat yang saya rasa boleh digunakan, dan boleh digunakan oleh para ustaz dan asatizah kita untuk mengajarkan perkara ini, kerana ia adalah bagi saya pendapat yang mudah untuk difahami oleh terutamanya oleh orang awam. Dan perkara ini disebut oleh Syekh Muhammad Said Tantawi sebagai menepati roh ayat Al-Quran. Disebut tafsirun mustasar, tafsir yang boleh diterima. Baik, membaca sedikit daripada kitab An-Nabaul Azim. فضرب مثلا للمصرين المختوم على قلوبهم لقوم كانوا يسيرون في ظلام الليل فقام فيهم رجل استوقد لهم نارا يهتدون بضوئها فلما أضاءت ما حوله لم يفتح بعض القوم أعينهم لهذا الضوء الباهر بل لأمر ما سلبوا نور أبصارهم وتعطلت سائر حواسهم عند هذه المفاجأة فذلك مثل النور الذي
Mathalun nuril ladzi tala'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi tilkal ummatil ummiyah ala fatratin minar rusul fafatahat lahul basair fatafattahat lahul basair البصائر المستنيرة هنا وهناك لكنه لم يوافق أهواء المستكبرين الذين ألفوا العيش في ظلام الجاهلية فلم يرفعوا له رأسا بل نكسوا على رؤوسهم ولم يفتحوا له عينا بل خروا عليه سما وعميانا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. Maksudnya tuan-puan, yang mungkin kita baca satu-satu lah kerana agak panjang. Jadi maksudnya analogi yang pertama itu kata Al-Imam Muhammad Abdullah Darras, ya, alladhi istawqada naran, itu yang menyalakan api itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran kepada umat manusia. Dan daripada Al-Quran, cahaya daripada Al-Quran itu adha'at ma haulahu, maka bercahayalah semua yang ada di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian falamma adha'at ma haulahu, ya, apabila bercahayanya apa yang di sekeliling orang kafir ni, mereka sudah nampak cahaya itu. Ya, zahaballahu binurihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya. Cahaya di sini maksudnya cahaya basirah mereka. Ya, cahaya mereka tidak melihat cahaya keimanan. Mereka tidak melihat cahaya kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi bandingan mereka ialah seperti summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, walaupun mereka melihat cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW yang terang benderang, ya, tetapi mereka yang disebut sebenarnya khatamallahu ala qulubihim, ya, kerana Allah SWT telah menutup hati mereka, maka jadilah mereka seperti summun, orang yang pekak, bukmun, orang yang buta, bukmun, orang yang bisu, umyun, orang yang buta. Ya, bermaksud cahaya yang ada di hadapan mereka, ya, mereka tidak dapat mengambil manfaat dengan menggunakan panca indera mereka yang sepatutnya mereka gunakan untuk melihat kebenaran. Ya, jadi orang kafir, mata mereka melihat, ya, mata mereka melihat kebenaran wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Orang etis, mereka melihat kebenaran wujud Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah summun bukmun umyun, ya, telinga mereka melihat, mendengar kepada seruan azan, dan lidah mereka mengucapkan kalimah, ya, kalimah yang menunjukkan mereka ini adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, tetapi semuanya tidak digunakan, ya, dengan cara yang menyebabkan seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbandingan pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, yang merujuk kepada orang kafir, yang merujuk jika kita melihat kepada pendapat Syekh Muhammad Abdullah Darras. Baik, kemudian kita melihat kepada ayat yang seterusnya. Baik. Au kasayyibin minas sama. Jadi ini adalah analogi yang kedua. Dan analogi kedua ini sepakat para ulama mengatakan yang ini memang untuk orang munafik. Baik. Jadi kalau kita tengok terjemahannya, kita dah baca terjemahan tadi, kita terus kepada tafsiran au, ya, masaluhum. Au di sini bermaksud ataupun, sama ada au banyak maksud dalam bahasa Arab, sama ada untuk litaswiyah maksud ataupun samalah seperti, au litaswiyah maksudnya ataupun samalah seperti, ataupun au dalam bahasa Arab au litanwi', ataupun kata ataupun jenis lain ataupun bandingan yang lain, ya, sifat mereka yang lain kita boleh tengok dengan bandingan yang seterusnya, analogi yang seterusnya. Jadi au di situ bermaksud kita boleh melihat orang munafik ini dengan dua analogi, dan dua analogi ini bukan menunjukkan satu sifat yang sama. Dia sifat yang pelbagai yang kita boleh banyak beri contoh atau analogi kepada sifat orang munafik. Au mathaluhum kasayyibin, ya, seperti sayyib itu maksud hujan. Di sini dibuangkan mudhaf, ai ka ashabi matar, ya, orang yang ditimpa, kita boleh kata orang yang ditimpa hujan. Wa asluhu saywibun min saba yasubu ay yanzilu.
Maksud saba tu maksudnya nazalah, maksudnya turun hujan. Ya, sayyibun atau sayyibun maksudnya hujan. Kasayyibin minas sama, ataupun bandingan orang yang munafik ini ialah seperti orang yang ditimpa hujan. Dan tidak cukup dengan Allah SWT mengatakan hujan sahaja, maka disebut sayyibin minas sama, hujan dari langit. Ya, sedangkan hujan tu kita sudah maklum, hujan itu daripada langit, ya, ataupun daripada awan. Ya, tetapi Allah SWT nak katakan hujan itu turun dengan lebat. Maka hujan itu turun seolah-olah dari langit secara direct, ataupun lagi awan tu secara direct. Fihi, ya, atau fi ay ashab, pada awan itu ada zulumat, ya, ada kegelapan. Maksudnya malam yang gelap gelita, ya, dalam keadaan awan yang mendung, awan yang gelap, kemudian turun pula hujan yang lebat, maka di situ ada zulumat, ada kegelapan. Pertama, kegelapan malam. Kedua, kegelapan awan cumulonimbus atau awan hujan. Kemudian kegelapan apa lagi? Kegelapan hujan yang turun itu memberi kegelapan juga. Kata Imam Sawi ni. Dan juga kegelapan angin yang datang itu menggelapkan mereka. Jadi di situ banyak kegelapan yang hadir ketika seseorang itu berada pada waktu malam hari, contohnya di tengah padang atau padang pasir dalam keadaan yang sangat gelap, awan pun sangat gelap. Situ ada zulumat. Kemudian kata Allah SWT mutakatsifah, maksud dia bertindan-tindan kegelapan itu. Wa ra'dun, dan juga ada ra'dun bermaksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, petir. Dan ra'dun ni ditafsirkan oleh Al-Imam Suyuti sebagai al-malakul muwakkalu bihi wa qila sautuhu. Ra'dun ni kalau kita tafsirkan terjemahannya maksudnya bunyi petir. Ra'dun. Kemudian ditafsirkan oleh Al-Imam Suyuti sebagai al-malak, ya, malaikat yang diwakilkan untuk menjaga urusan petir. Wa qila sautuhu, dan dikatakan suara malaikat itu. Kenapa dikatakan ra'dun itu malaikat? Ya, kerana Allah SWT menyebut dalam surah Ar-Ra'du, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Ya, ar-ra'du itu bermaksud bertasbih. Ya, ar-ra'du itu bertasbih. Jadi oleh kerana ar-ra'du itu bertasbih, maka kata para ulama tafsir, ar-ra'du itu adalah sejenis malaikat. Ya, apapun kalau kita tengok dalam tafsir ataupun hasyiah Al-Imam As-Sawi, ya, maka dikatakan sekejap jumpa. Jadi kata sini Dzur-Ra'di, maksudnya malaikat itu yang menjaga urusan ar-ra'di, menjaga urusan petir. Baik, bunyi petir yang sangat dahsyat itu berlaku pada malam hari, ya. Kemudian wabarqun, dan pada malam yang turun hujan gelap itu ada juga barqun. Barqun bermaksud kilat. Jadi gergung bunyi petir, ra'dun, kemudian kita nampak kilat, ya, yang memancar. Wabarqun, ya, disebut lama'an sautihi, cahaya suaranya, allazi yazjurahu bihi, yang dia menakutkan dengannya. Jadi apabila berada dalam malam yang sangat gelap dan ada hujan yang sangat lebat, maka apabila ada petir dan juga kilat, maka perkara itu sangat menggerunkan. Apa yang dibuat oleh orang ini? Yaj'aluna, ai ashabus sayyib, atau orang yang ditimpa hujan tadi, meletakkan atau menjadikan asabi'ahum, yang jamak kepada isba', meletakkan jari jemari mereka, ai anamilaha, ataupun kuku-kukunya ataupun hujung jarinya. Ini penggunaan majaz mursal, ya, min iradati iradatil juz'i wa itlaqil kulli. Ya, dia bukan meletakkan semua jari, asabi' itu semua jari letak dalam telinga, ya, tapi yang dimaksudkan di situ ialah sebahagian sahaja daripada jari. Fi adhanihim, diletakkan dalam telinga-telinga mereka, min ajli, oleh kerana as-sawa'iq. As-sawa'iq jamak kepada sa'iqah, yang bermaksud kita kata guruh atau kilat petir tadi yang sangat kuat. Jadi mereka takut, ya, syiddatu sautir ra'di li'alla yasma'uha, jadi mereka tidak mahu mendengar
ya guruh yang sangat kuat itu, jadi mereka meletakkan ya jari dalam tangan mereka, hadarul maut, ya khaufal maut, ya kerana mereka takut, ya takut disambar oleh kilat, ya min sama'iha, takut ya mendengar guruh yang sangat kuat itu mereka boleh mati. Kadzalika haula, ya kata Imam Suyuti, jadi itu analogi tadi ya berlaku kepada mereka. Kadzalika haula, itu haula il munafiqun, itulah berlaku pada orang munafik. Idza nazala al-Quran, jadi sayyib ataupun hujan itu adalah bandingan bagi Al-Quran yang turun dari langit. Wa fihi dzikrul kufri al-musyabbah bidzulumat, ya dalam keadaan gelap itu, ya dalam Al-Quran Allah SWT menyebut tentang tercelanya orang kafir ini, maka mereka meletakkan jari dalam telinga. Mereka tidak mahu mendengar ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kufur. Wal wa'id, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi ancaman, janji-janji yang ancaman-ancaman yang buruk kepada mereka, yang ditashbihkan dengan ar-ra'du, ya ditashbihkan dengan petir. Wal hujajul bayyinah, dan hujah-hujah yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala bandingkan dengan al-barq, kilat tadi. Jadi semua kita kata elemen dalam analogi ataupun tashbih ni tadi, semuanya ada makna. Semuanya ada makna. Kilat ada makna, petir ada makna, hujan ada makna, zulumat kegelapan pun ada makna. Yasudduna azanahum, mereka itu orang munafik menutup telinga-telinga mereka, li'alla yasma'uhu, supaya mereka tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang celanya orang kafir, ayat Al-Quran yang menceritakan ancaman buruk pada orang kafir. Mereka menutup telinga daripada mendengar hujah-hujah kebenaran Al-Quran. Mereka menutup fayamilu ila iman, ya takut mereka cenderung kepada iman. Wa taraka dinahum, dan mereka meninggalkan agama mereka, wa huwa indahum maut, dan bagi mereka perkara itu adalah kematian. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah Subhanahu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya ya terhadap orang kafir, ilman wa qudratan fala yafutunahu, meliputi kuasa Allah ya kepada orang kafir, maka tidak terlepas orang kafir daripadanya. Baik, yakadul kita habiskan sikit lagi. Yakadu maksud yaqrubu, hampir al-barqu tadi, kilat tadi, yakhtafu absarahum, menghilangkan penglihatan mereka, ya'khudhu bisur'ah kullama adha'a lahum masyaw fih, dan apabila diterangi bagi mereka, ya maka mereka pun berjalan. Ai fi dawihi, pada cahaya, ya pada cahaya kilat tadi. Wa idza azlama alaihim qamu, dan apabila digelapkan ya bagi mereka, maka mereka berhenti. Waqafu, tamthilun, ini adalah satu perbandingan, li iz'aji ma fil qur'ani minal hujaji qulubahum, ya perbandingan Al-Quran itu telah memberi hujah-hujah ya yang menggetarkan hati mereka. Wa tasdiqahum lamma sami'u fihi mimma yuhibbuna wa wuqufahum amma yakrahun. Ya, jadi apabila ada perkara yang mereka suka dalam Al-Quran, maka mereka datang, ya perkara berkaitan dengan mereka mendapat ghanimah, harta rampasan perang, ya maka mereka mendapat sedekah, ya mereka mendapat zakat, zakat muallafah qulubahum, maka mereka pergi kalau ada mereka masyaufi, ya kalau ada kepentingan mereka, kepentingan duit mereka, maka mereka akan datang. Tapi jika mereka mendengar ya takalif asy-syar'iyyah, kena sembahyang, kena puasa dan sebagainya, maka mereka qamu, mereka tidak berjalan. Itu adalah perbandingan bagi orang munafik. Walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim, dan jika sekiranya dikehendaki oleh Allah, maka akan dihilangkan pendengaran mereka, bermakna asma'ihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan pendengaran mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka az-zahirah, kama dhahaba bil batinah, ya sama ada yang zahir ataupun yang batin. Innallaha ala kulli syai'in sya'ahu qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas setiap perkara yang dikehendakinya, atau setiap perkara yang mungkin, setiap perkara yang mungkinul wujud, bukan perkara yang wajib,
Qadirun, Allah SWT berkuasa, ya, wa mithluhu, dan contoh perkara yang Allah Taala kehendaki ialah idhabu ma dzukira. Allah SWT menghilangkan perkara itu. Ya, jadi di sini Allah SWT tidak menutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Yang tidak seperti orang kafir yang mana Allah SWT telah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tapi Allah SWT sebut sini walau sya Allah, jika Allah Taala kehendaki. Bermakna Allah SWT tidak menutup lagi hati mereka. Hati mereka masih lagi terbuka untuk menerima iman. Ya, tetapi mereka telah memalukan diri mereka sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-puan yang dirahmati Allah, dua analogi perbandingan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terhadap orang munafik. Ya, secara kesimpulannya, yang pertama sekali, orang munafik ini ialah ibarat orang yang menyalakan api kemudian dihilangkan api itu sendiri. Ya, samalah seperti orang yang dia mengucap kalimah syahadah tapi dalam hatinya kufur. Maka di akhirat nanti apabila dia mati, maka Allah SWT akan hilangkan api itu, maka dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah SWT beri perbandingan orang munafik ini adalah seperti orang yang duduk dalam hujan yang lebat. Kemudian ketika dalam hujan yang lebat itu ada kegelapan, ada petir, ada kilat, ya, maka mereka menutupkan telinga mereka, tidak mahu mendengar kilat. Jadi bermaksud, ya, hujan itu pun mereka tak saya duduk bawah hujan. Hujan itu diumpamakan seperti Al-Quran. Kilat itu diumpamakan, kilat dan petir itu diumpamakan seperti mesej-mesej ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak mahu dengar. Tetapi wa idza azlama alai wa idza falamma adaat ma haulahu, dan apabila mereka nampak dalam kilat tu ada sedikit cahaya, maka mereka berjalan. Bermaksud orang munafik ini suka mengambil peluang. Ya, dalam agama kita ada yang berkaitan dengan kalau mereka dapat duit, kalau mereka dapat kepentingan, mereka dapat harta, mereka dapat pangkat, maka mereka akan masyawfih, mereka akan berjalan. Ya, apa ni? Falamma adaat ma haulahu masyawfih. Wa idza azlama alaihim qamu. Dan apabila mereka melihat kepada kegelapan, bermaksud ada takalif, ada perkara yang mereka perlu lakukan, sembahyang, puasa dan sebagainya, maka mereka berhenti. Jadi begitulah tuan-puan, ya, orang munafik, ya, mereka berlakon berpura-pura menjadi orang Islam. Jadi kita tuan-puan, ya, sebagai orang Muslim yang sebenar, Muslim yang sejati, yang mukmin yang sebenar, mukmin yang haqqan, maka kita tidak boleh berpura-pura dalam agama kita. Ya, kita tidak boleh ada dua wajah dalam agama kita. Ya, apa sahaja perkara yang kita lakukan semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang kita lakukan ini tidak ada sembunyi. Ya, semua yang kita lakukan semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terjatuh dalam maksiat, bukan kita itu adalah orang yang lain, kita juga, ya, kita juga, dan kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah orang dia sebut pada hamba, dia ni ada dua watak. Satu watak jahat, satu watak baik. Itu sebenarnya adalah ucapan-ucapan yang mirip kepada ucapan orang munafik. Ada dua watak ni, watak satu lagi apa? Kita nak berlakon ke? Dua watak ni. Kita nak berlakon dengan Allah Subhanahu wa taala ke? Ya, kita ni satu watak saja. Kita ini adalah seorang mukmin, seorang Muslim. Ya, kita tidak boleh berlakon-lakon dengan kita tidak boleh berlakon menjadi orang mukmin atau Muslim. Inilah kita mukmin dan Muslim. Kita bukan berlakon kita menjadi orang Islam. Ya, tapi kalau berlakon itu kerja orang munafik. Berlakon menjadi orang Islam. Tapi kalau sesekali kita, ya, terjatuh, ya, melakukan dosa, itu bukan watak yang lain. Itu masih seorang mukmin, masih seorang Muslim. Ya, yang manusia biasa, bukan nabi, bukan para anbiya, bukan para rasul, yang boleh jadi melakukan kesilapan. Dan apabila kita terjatuh dan melakukan kesilapan, itulah peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menyeru nama Allah Subhanahu wa taala, ya Tawwab, tub alaina ya Arhamar Rahimin, irhamna. Jadi mungkin sekadar itu saja tuan-puan dan rahmati Allah. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-21 dengan membawa topik yang lain yang berbeza dengan apa yang kita akan bincangkan sebelum ni, insya-Allah. Moga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum.